Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Okey, nama Cikgu Alif. Cikgu akan mengajar awak semua untuk subjek sejarah. Okey, terutama sekali untuk kelas 4 Anugerah, 4 Azam dan 4 Amanah. Ya. Okey, tapi kalau ada siapa-siapa lain nak menonton pun boleh. Dipersilakan. Okey, Cikgu Alif akan mengajar awak subjek sejarah. Subjek sejarah ni lah subjek yang baru untuk awak semua sebab awak baru naik darjah 4 kan. Okey, bila awak naik darjah 4 ni awak akan belajar beberapa subjek yang baru. Antaranya sejarah lah. Okey, seterusnya RBT dan TMK. Okey, bila kita sebut sejarah ni, kenapa kita nak kena belajar sejarah? Okey, kita belajar sejarah ni supaya kita dapat belajar daripada apa yang orang-orang sebelum kita ni dah lalui. Okey, kita belajar daripada pengalaman-pengalaman orang-orang yang terdahulu daripada kita dan kita juga mengambil pengajaran. Tahu pengajaran? Contohnya awak tengok kawan awak berlari-lari kemudian tersepak batu dan tergolek jatuh. Okey, apa pengajaran dia? Pengajaran dia bukan tak boleh berlari, boleh. Okey, bila berlari tu kena berhati-hati supaya tak tergolek macam orang yang jatuh tu. Itu dia tujuan kita belajar tentang sejarah. Okey, tapi bila kita sebut sejarah ni, apa maksud sejarah tu? Okey, kalau cikgu nak bagi macam penerangan yang pening sangat nanti awak tak faham. Okey, jadi cikgu bagi contoh yang ringkas je. Okey, tengok tangan cikgu ni. Okey, sini. Okey, sekarang ni, okey, awak tengok tangan cikgu. Semua tengok. Okey. Cikgu akan tepuk sekali. Nampak tak cikgu tepuk? Sekarang cikgu tepuk tak? Bila cikgu tepuk? Tadi kan? Awak nampak tak sekarang cikgu tepuk? Sekarang cikgu tepuk tak? Tak tepuk. Bila cikgu tepuk? Tadi, 10 saat yang lepas. Okey, bila cikgu tepuk tadi, perkara itu adalah sesuatu yang sudah berlaku. Dia dah berlaku, dah lepas. Okey, jadi dia menjadi sejarah. Okey, contoh ringkas yang kedua cikgu nak terangkan. Contoh, awak makan apa hari ni? Awak dah makan ke belum semua? Okey, awak makan apa? Awak nampak tak makanan tu? Awak boleh nampak dalam perut awak? Nampak tak makanan tu? Nampak tak? Tak nampak. Memang tak nampak sebab benda tu sudah jadi sejarah. Awak dah makan, sudah dihadam dalam perut awak. Okey, sudah berlalu. Dia menjadi sejarah. Tapi bila awak pejam mata, awak boleh ingat. Kan macam mana rupa bentuk dia, macam mana rasa kan. Okey, itu adalah contoh-contoh sejarah yang kecil lah dalam kehidupan seharian awak. Ataupun sejarah yang lebih dekat dengan keluarga awak. Contohnya, okey, sejarah awak dilahirkan. Okey, awak tahu tak awak dilahirkan kat mana? Mesti semua tak tahu kan? Okey, mesti majoriti lahir di hospital lah. Kan? Macam cikgu lahir dalam rumah. Cikgu lahir dalam rumah tak sempat pergi hospital. Jadi cikgu lahir dalam rumah. Itu sejarah cikgu. Kalau sejarah awak lahir kat hospital mana? Okey, itu pun adalah menjadi sejarah bagi diri awak. Awak dilahirkan di mana? Awak nampak tak awak lahir tu? Awak nampak tak? Tak nampak. Tapi benda tu berlaku tak? Yes, berlaku. Okey, benda tu berlaku dan sudah lepas. Dah lepas. Kita tak nampak dah, tapi dia memang berlaku. Itulah yang kita panggil sebagai sejarah. Baik, untuk pembelajaran hari ini, cikgu tak nak terus mengajar awak sejarah terus tak? Okey, sebab awak perlu melalui satu proses yang dipanggil sebagai transisi. Transisi itu maknanya cikgu kena bagi penerangan kepada awak sedikit tentang apa yang awak akan belajar untuk subjek yang baru ni. Sebab ini adalah subjek yang baru. Okay, awak naik darjah 4 ni awak dah dikira sebagai tahap 2. Bukan tahap 1. Okey, awak akan belajar tentang apa maksud-maksud sejarah. Okey, awak akan kenal tentang orang-orang yang mengajar sejarah ni.
Orang-orang yang kita nak kata macam mana ya, tokoh ataupun pakar sejarah. Kita akan belajar tentang konsep masa. Okey, macam mana kita nak tahu masa tu apa disebut tentang macam mana? Contohnya sehari ada berapa jam? Seminggu ada berapa hari? Sebulan ada berapa minggu dan berapa hari dan sebagainya. Okey, kalau 10 tahun kita panggil sebagai dekad dan sebagainya. Tak apa, yang tu kita akan belajar nanti. Kemudian kita akan belajar tentang sumber sejarah. Sumber tu maksudnya dari mana kita nak ambil, kita nak belajar sejarah. Contohnya macam awak lah. Okey, tadi awak kata awak nak tahu di mana awak lahir. Betul tak? Okey, awak nak tahu awak lahir kat mana. Jadi, macam mana awak nak tahu? Apa dia? Okey, awak kena tanya mak dan ayah. Mak, ayah atau penjaga. Siapa yang tinggal dengan penjaga boleh tanya. Okey. Jadi, kita punya perbuatan tu kita panggil sebagai pertanyaan. Sumber dia ialah, sumber tu ialah kepada ibu bapa atau penjaga kita tu lah. Baik. Itu maksudnya sumber. Okey, kaedah. Kaedah tu maknanya cara. Macam tadi lah pertanyaan. Ataupun kita baca buku. Awak tengok album ke. Awak tengok kat smartphone ada gambar awak masa baby kan. Okey. Baik. Sebab dan akibat. Maksudnya apa? Semua tindakan-tindakan kita ada sebab dan akibat dia. Contohnya, cikgu bagi contoh budak yang tergolek tadi tu. Okey, apa sebab dia tergolek? Siapa tahu? Angkat tangan. Okey, dia tergolek sebab dia terlanggar batu. Ya. Dan akibat dia apa? Apa akibat dia lari-lari langgar batu? Apa akibat dia? Akibatnya dia terjatuh. Sebab dan akibat. Okey, baik. Lepas tu, kita belajar tajuk seterusnya. Kita akan belajar zaman ais batu. Siapa pernah tengok movie Ice Age, kartun? Pernah tak? Ya ke? Tak pernah? Mesti pernah kan? Kat TV tak ada kat TV? Okey, baik. Zaman ais batu ni, okey, menjelaskan zaman-zaman dahulu. Dulu lagi. Okey, zaman mula-mula manusia mula nak hidup di bumi ni, macam mana terbentuknya permukaan bumi ni. Okey, kenapa bumi ni dulu sejuk. Okey, dan sebagainya. Okey, kita akan belajar tengok-tengok macam mana haiwan-haiwan zaman dahulu hidup. Okey, macam mana air ni boleh ada di atas daratan, macam mana daratan terbentuk dan sebagainya. Okey, itulah tajuk 2 iaitu zaman air batu. Okey, masuk tajuk yang ketiga, kita akan belajar zaman prasejarah. Zaman prasejarah ni sebenarnya ceritanya macam mana mula-mula manusia ni hidup di muka bumi ni. Ya. Dulu zaman dahulu sebelum kita ada teknologi moden untuk membina bangunan yang tinggi, untuk membuat komputer lah, membuat kipas lah, apa semua ni, buat lampu kan. Ini semua kita panggil zaman moden. Okey, dulu zaman prasejarah. Okey, zaman prasejarah dulu manusia tinggal dengan cara yang berbeza. Okey, untuk bagi tahu sikit, okey, dulu manusia tinggal dalam gua. Okey, kalau nak makan mereka kena pergi apa? Memburu, kena baling apa? Lembing. Okey, kena buat kapak daripada batu. Okey, kalau nak panas kena buat api. Okey, lepas tu kalau nak makan kena bercucuk tanam, kena menternak haiwan dan sebagainya. Ya, banyak perbezaan antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Jadi kita belajar supaya kita akan lebih rasa bersyukur sebab kita hidup zaman moden. Ya. Zaman sekarang ni kita semua dah ada kan. Sekurang-kurangnya dah ada air kat rumah. Okey, kalau zaman dahulu kena cari sungai, kena angkut air tu pergi bawa balik. Susah ya. Okey, sekarang dah mudah. Ya. Okey, lepas tu tajuk seterusnya, tajuk 4, kita akan belajar tentang kerajaan Melayu awal. Okey, kerajaan Melayu awal ni akan belajar tentang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, pada zaman dahulu, pernah tengok tak cerita
Pendekar Bujang Lapuk ke, cerita-cerita P. dulu. Pernah dengar tak Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekeh, Hang Lekiu semua tu? Okey. Ataupun cerita Upin Ipin Keris apa? Keris Siamang. Keris. Cikgu tak tengok lagi tapi awak boleh nampak lah sikit. Macam mana orang Melayu zaman dahulu hidup. Okey, kena pakai keris, okey, pakai samping dan sebagainya. Okey, apa kegiatan ekonomi mereka, macam mana mereka dapat duit, adakah mereka kerja macam zaman sekarang? Adakah mereka ini hidup macam kita? Tak, semuanya hidup dengan cara yang berbeza. Okey, tajuk 4, habis tajuk 4, kemudian kita akan belajar tajuk yang kelima, okey, iaitu tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, zaman Kesultanan Melayu Melaka ni ada tokoh-tokoh yang hebat-hebat Melaka. Sangat-sangat hebat. Sebab tu kita panggil terbilang. Terbilang ni paling tinggi. Okey, dia baik, bagus, hebat, lepas tu cemerlang, gemilang, terbilang. Terbilang ni lagi hebat daripada biasa. Contohnya kita belajar tentang Parabnya Suara, Bendahara Tong Perak dan Laksamana Hang Tuah. Tajuk 5 adalah tajuk yang terakhir. Kita akan belajar tentang Hang Tuah untuk tajuk yang terakhir sekali. Baik, untuk subjek sejarah ni, mesti awak akan tanya kan, sejarah nak pakai buku apa? Sejarah tak perlu banyak buku pun. Semua perlukan satu buku tulis. Tapi tak apa. Kalau awak tak ada lagi buku tulis, awak boleh gunakan mana-mana kertas dan sebagainya untuk tulis nota. Ataupun awak boleh guna mana-mana buku tahun lepas kan. Yang elok lagi, yang banyak lagi kosong. Mungkin ada buku yang awak baru guna sikit kan. Ada banyak kosong lagi tu, awak guna je buku tu dulu, tak apa. Nanti kita dah balik sekolah, nanti kita akan bincang semula. Tapi selagi awak belajar di rumah ni, cikgu akan cuba membuat pelajaran online macam ni dan cikgu akan buat latihan melalui Google Form lah. Zaman prasejarah ni, bila awak belajar sejarah ni, awak akan dapat manfaat. Dan awak akan rasa lebih bersemangat untuk belajar sejarah untuk mana-mana masa akan datang. Sebab subjek sejarah ni, dia bukan saja-saja nak, kementerian bukan saja-saja nak awak belajar, tak. Supaya awak ada nilai jati diri yang tinggi dalam diri awak. Dan lagi satu, subjek sejarah ni nanti kat sekolah menengah lagi susah. Jadi ni adalah satu pengenalan lah. Subjek ni akan berterusan sampai sekolah menengah nanti. Jadi awak akan belajar mulai daripada sekolah rendah. Baik. Setakat sampai sini saja kelas cikgu untuk kali ini. Nanti minggu depan cikgu akan mula mengajar tentang sejarah, konsep-konsep sejarah, konsep masa dan sebagainya. Sekian saja kelas cikgu pada masa ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.